Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini ialah kemenangan terbesar Anwar Ibrahim selepas 100 hari menjadi Perdana Menteri dan Perikatan Nasional pula gagal. Dipetik daripada ulasan di Malaysia kini, menulis Anwar lulus ujian 100 hari, Perikatan Nasional pula dilihat gagal. Sejak Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun 2022 dan Kabinet Perpaduan ditubuhkan pada 3 Disember 2022, Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama. Manakala Perikatan Nasional PN pula gagal dalam ujian ini. Kerajaan Anwar telah melepasi 4 ujian penting dalam 100 hari pertamanya, yaitu sidang Parlimen ke-15 usul undi percaya. Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, usul menjunjung titah diraja dan semalam bacaan kedua Belanjawan 2023. Yang paling menarik saudara-saudara sekalian, jika anda masih mengingat, ialah apabila Anwar Ibrahim menang secara majoriti 2/3 dalam undian usul percaya terhadap Perdana Menteri, gara-gara sepanjang Anwar Ibrahim di peringkat awal menjadi Perdana Menteri, begitu kuatnya teriakan daripada pembangkang Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang menyatakan bahawa mereka mempunyai bilangan yang cukup untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, bilangan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri, dan Anwar Ibrahim dikatakan kekurangan sokongan Parlimen. Oleh sebab itulah Anwar Ibrahim tidak mengambil masa yang lama untuk menunjukkan betapa beliau mempunyai majoriti yang betul dan mempunyai kuasa dalam Parlimen. Pada hari pertama pembukaan Parlimen, Anwar Ibrahim pertama usul yang dibuat adalah melaksanakan usul undi tidak percaya. Namun apa yang berlaku mengejutkan kita semua, termasuklah saya. Saya jangkakan Anwar hanya menang majoriti mudah, tetapi sekalinya apa yang berlaku, Anwar menang hampir keseluruhan, bahkan melebihi mencapai 2/3 daripada Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, harapan yang mendorong rakyat Malaysia dalam 100 hari pertama ini tidak pudar dan masih menjadi cita-cita ramai yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk menetapkan semula dan mengembalikan Malaysia kepada prinsip pembinaan negara. Ia seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan dalam perlembagaan rukun negara, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pemisahan kuasa, kedaulatan undang-undang, badan kehakiman yang bebas, Islam sebagai agama rasmi negara, dan kebebasan beragama untuk semua agama, takbir urus yang baik, integriti awam dengan minima rasuah, kerajaan yang bersih dan jujur, meritokrasi, menghormati hak asasi manusia, menamatkan ketidakadilan dan ketidaksamaan dalam negara, sistem ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial bertaraf dunia, dan perpaduan negara, persefahaman dan keharmonian daripada masyarakat majmuk berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Walaupun kerajaan Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama ini, Perikatan Nasional pula telah gagal dengan teruk. Ketika perbahasan titah diraja dan peringkat dasar Belanjawan 2023, ahli-ahli Perikatan Nasional, Parlimen Perikatan Nasional dilihat ketandusan idea untuk membolehkan pembangkang di Parlimen, menyumbang secara positif kepada politik dan bagaimana mengembalikan Malaysia menjadi negara bertaraf dunia. Dengan kestabilan politik dan komitmen terhadap takbir urus yang baik, anti rasuah dan salah guna kuasa. Malah, perkara sebaliknya yang berlaku. Bukan sahaja tiada cadangan tentang bagaimana Malaysia boleh menjadi sinar cahaya dalam dunia yang mencabar, seperti yang dikatakan oleh Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, mereka juga tidak dapat menyumbangkan apa-apa idea untuk Malaysia bebas dan dari rasuah dan salah guna kuasa. Kini,
calon Perdana Menteri Perikatan Nasional didakwa di mahkamah atas beberapa pertuduhan rasuah. Perkara ini sangat berbeza pada tahun 1990-an apabila PAS di bawah pimpinan Fadzil Nur dan Nik Aziz Nikmat mencetuskan harapan dan udara segar untuk semua rakyat Malaysia agar negara ini menjadi lebih baik dan memainkan peranan penting di zaman reformasi, sehingga PAS mengeluarkan slogan PAS untuk semua. Tetapi kini PAS mengeluarkan laungan berbeza, versi Islam yang tidak bertolak ansur dan ekstremis, di mana ia menjadi instrumen utama dalam politik pembohongan, kepalsuan, pembohongan bangsa dan agama, memecah belahkan dan beracun. Dengan Presiden PAS Hadi Awang membuat dakwaan tidak masuk akal bahawa DAP mempromosikan Islamofobia tetapi gagal untuk membuktikan perkara itu selama 4 bulan. Tetapi apa yang lebih mengejutkan lagi adalah apabila Hadi menyamakan rasuah dengan sedekah dan cubaannya untuk membolehkan rasuah dalam kalangan orang Islam. PAS di bawah pimpinan Hadi tidak bimbang jika Malaysia jatuh lebih rendah dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI Transparency International TI, atau jika Malaysia ditinggalkan di belakang Indonesia, India, China atau lebih banyak negara pertumbuhan kerjasama Islam OIC. Bilakah PAS akan menjadi moderate? Malangnya, negara kita tidak mampu untuk menunggu PAS menjadi moderat. Jika Parlimen boleh menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai rasuah dan khususnya untuk menyiasat skandal 1MDB mengenai 3 kontroversi, penyelesaian kes Apandi, IPIC Abar dan Goldman Sachs, dan sama ada kes-kes ini perlu dibuka semula, Malaysia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menghentikan kemerosotan kita dalam 3 tahun yang lepas dalam carta TICPI. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkata dia terkeliru dengan keputusan Putrajaya untuk tidak mendedahkan butiran penyelesaian bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali mengenai pampasan berlebihan untuk pemecatan beliau daripada jawatannya kerana Apandi telah membuat tuntutannya secara terbuka, malah menuntut sejumlah RM2.23 juta. Mahathir berkata, namun pampasan kerajaan dirahsiakan. Kenapa? Saya ada sebab untuk mengetahui sebabnya, kerana saya rasa dia tidak layak diberi pampasan sama sekali, kata Mahathir Mohamad. Pada 14 Februari, Azalina berkata dalam jawapan bertulis Parlimen kepada ahli Parlimen DAP Ipoh Barat bahawa perkara itu telah diletakkan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 selaras dengan perjanjian bahawa syarat penyelesaian itu dirahsiakan. Jawatan kuasa pilihan Parlimen hendaklah mengadakan pendengaran dan memanggil Mahathir Mohamad kerana ia berkata Apandi tidak layak diberi pampasan sama sekali. Menteri-menteri dan pegawai utama Kerajaan Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin yang berkaitan harus disapina oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai skandal 1MDB supaya PSC boleh mengemukakan laporan yang benar dan penuh mengenai 3 penyelesaian skandal 1MDB yang kontroversi kepada Parlimen. Ditulis oleh Lim Kit Siang, ahli politik veteran. Tulisan dan ulasan ini tidak mencerminkan pendirian admin Nazilin Unity dan dipetik dari Malaysia Kini juga tidak mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.